Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin menceritakan kisah hantu 7 jururawat tak berwajah di Hospital Lama Miri. Hospital Umum Lama Miri merupakan hospital pertama dan terletak di bahagian hujung semenanjung Kuala Sungai Miri, tidak jauh daripada sebuah perkampungan yang dikenali sebagai Kampung Pulau Melayu. Dibina oleh Syarikat Minyak Belanda iaitu SEL dengan pembiayaan bantuan dari kerajaan negeri pada awal penubuhannya sehinggalah pada tahun 1960-an. Hospital Umum Miri diserahkan kepada kerajaan negeri Sarawak bersama-sama dengan perkhidmatan feri menghubungkan Pekan Miri pada ketika itu, termasuk rumah-rumah kuartus dan perkhidmatan utility di sekitar berhampiran hospital tersebut. Selama 10-an tahun, Hospital Umum Lama Miri yang juga merupakan hospital pertama di daerah Miri ini banyak memberikan perkhidmatan kesihatan dan kecemasan kepada warga Miri, sehinggalah hospital ini dipindahkan ke lokasi baru sekarang di Lopeng, dan bangunan asal hospital umum yang lama ditinggalkan dan dibiar usang sehinggalah pihak kerajaan negeri membangunkan semula kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan pelancongan yang dikenali sebagai Marina Bay sekarang. Bagi warga Miri yang pernah menjadi staf perubatan atau yang dilahirkan di Hospital Umum Miri, pastinya akan teringat kembali ketika zaman mereka menjadikan hospital ini sebagai tempat utama mendapatkan rawatan kesihatan, tidak kira demam, sakit kronik, sehinggalah kes kecemasan seperti kemalangan, bersalin serta kes-kes forensik. Tidak lupa juga kepada ikon utama Hospital Umum Miri ini, iaitu perkhidmatan ferinya yang sentiasa setia membawa warga Miri menyeberangi Sungai Miri untuk ke hospital atau kembali ke Pekan. Pastinya deruan dan bunyi enjin feri yang diberi nama Nightingale tersebut akan sentiasa kekal dalam ingatan warga Miri yang pernah menggunakan khidmatnya. Hospital Umum Miri atau lebih dikenali sebagai Hospital Lama Miri kini telah pun tiada, dan hanya yang tinggal adalah tapak dahulunya tersegam megah bangunan wad, kuartus serta bangunan pentadbiran. Kini telah dibina deretan rumah-rumah kedai, dan mungkin ada di antara deretan atau tapak letak kenderaan tersebut dibina di atas tapak dahulunya wad bersalin, wad pesakit luar, ataupun yang paling menggerunkan adalah tapak bilik mayat. Sememangnya apabila disebut tentang bilik mayat Hospital Lama Miri, pasti tidak terlepas dengan kisah-kisah mistik serta paranormal seperti mana hospital lain di Malaysia. Terdapat banyak kisah-kisah seram yang pernah diceritakan berkaitan rumah mayat maupun Hospital Lama Miri, dan pastinya kisah ini juga turut sedikit sebanyak berkait dengan perkhidmatan feri yang menghubungkan hospital ke Pekan. Di antara kisah seram dan mistik yang paling popular adalah kisah tentang 7 lembaga jururawat tidak berwajah yang menaiki feri pada tengah malam menuju ke Pekan dan kemudian hilang setibanya feri berkenaan di Pengkalan. Tidak dapat dipastikan bila bermulanya kisah ini, namun ketika PRSG menjejak beberapa orang yang pernah bertugas di Hospital Lama Miri, hampir kesemua mereka tahu tentang kisah penampakan jururawat tersebut, namun tidak jelas semenjak bila 7 jururawat tanpa wajah tersebut mula menghantui kawasan maupun beberapa wad Hospital Lama Miri. Salah satu daripada hasil temu ramah yang dijalankan pada tahun 2004 dengan seorang bekas petugas yang namanya dirahsiakan atas permintaan dirinya
pernah berkongsi sebuah kisah ketika beliau dan rakannya dalam perjalanan pulang menaiki feri pada waktu malam ketika tahun akhir 70-an. Menurut beliau, pada malam tersebut beliau dan rakannya sedang berdiri menyandar pada dinding bersebelahan dengan ruang tangga pengendali feri sambil menunggu untuk feri tersebut bergerak menuju ke bangkalan yang terletak di seberang sungai bersebelahan dengan Miri Slipway dan Supply Base. Kini tapak berkenaan telah menjadi jalan raya menuju Topekong. Pada waktu itu tiada kenderaan dan memandangkan waktu agak lewat, beliau tidak ingat waktu ketika itu, maka tiada begitu ramai penumpang feri yang menaiki feri dari Wharf Hospital. Pada awalnya tiada perkara yang aneh atau misteri berlaku, namun segalanya berubah apabila mereka, saksi dan rakannya, terlihat sekumpulan jururawat berpakaian seragam kerja sedang berjalan perlahan menaiki feri dan berdiri tidak jauh dari tempat mereka berdua berada. Apa yang anehnya pada pandangan mereka pada ketika itu, jururawat tersebut kesemuanya memandang ke arah sungai dan tidak ke arah dalam feri seperti mana kebiasaannya penumpang, dan kesemua mereka berdiri tidak bergerak, malah seolah kaku seperti patung. Perasaan beliau terus tidak menentu apabila mula terasa sesuatu yang pelik dan meremang apabila salah seorang pekerja feri yang bertugas berjalan melalui kumpulan jururawat dan kemudian berdiri di sebelah mereka sambil menghisap rokok seolah tidak melihat kumpulan jururawat berkenaan yang berdiri kaku seperti patung dengan pakaian mereka yang berwarna putih di sebelahnya, dan yang menyebabkan beliau dan rakan beliau tidak dapat lupakan apabila tiba di pangkalan seberang sungai, 7 lembaga jururawat ini tetap berdiri tidak berganjak sambil melihat ke arah sungai. Sewaktu mereka berdua berjalan perlahan keluar dari feri dengan niat untuk melihat siapakah gerangan jururawat berkenaan, ketika itulah kedua mereka tadi terus tersentak dan ketakutan apabila 7 jururawat berkenaan berpaling serentak menampakkan sebagian wajah mereka yang seolah-olah kosong, iaitu rata tanpa mata, hidung maupun mulut. Mereka berdua kemudian lari ketakutan ke atas wharf lalu terus meninggalkan feri berkenaan. Kisah kedua pula diceritakan kepada kami ketika kami ingin menjalankan kajian kali kedua di tapak runtuhan hospital berkenaan yang telah ditumbuhi hutan pada tahun 2005 oleh seorang yang juga bekas petugas yang pernah bertugas di hospital lama berkenaan. Mengikut cerita beliau, kisah 7 orang hantu jururawat tanpa wajah ini sememangnya benar berlaku dan beliau pernah diganggu oleh lembaga jururawat berkenaan ketika beliau dalam perjalanan pulang selepas selesai tugas shift pada waktu malam. Ketika itu beliau yang kebetulan akan pulang menggunakan laluan menuju ke kampung Pulau Melayu setiap hari baru saja keluar dari pekarangan hospital menaiki motosikal, dan ketika beliau tiba di sebatang pokok kayu ara besar yang kebetulan tumbuh bertentangan dengan bangunan wat tidak jauh dari bonggol untuk perlahankan kenderaan, beliau ternampak seorang jururawat dengan pakaian seragam kerjanya sedang berdiri tidak jauh daripada kawasan pokok tersebut. Pada awalnya beliau berniat untuk memberhentikan motosikalnya untuk mempelawa jururawat berkenaan menumpang beliau, memandangkan hari yang sudah pun lewat malam. Namun beliau membatalkan niatnya apabila ketika beliau memperlahankan motosikal Honda C70 miliknya, beliau terkejut dan ketakutan apabila melihat jururawat tadi yang kini berdiri di hadapannya tidak mempunyai wajah, dan apabila dari
dan akibat dari insiden tersebut beliau tidak dapat hadir bertugas selama beberapa hari kerana demam tersampuk. Kisah seterusnya pula berlaku pada anggota hunting. Ketika mereka hunting melakukan tracking untuk kes paranormal mistik ketika tahun 2003, pada ketika itu bangunan Hospital Lama Miri masih lagi ada yang berdiri kukuh dalam keadaan usang dan menyeramkan. Pada malam ketika mereka membuat kajian untuk paranormal di bahagian belakang bangunan, iaitu kawasan tapak bilik mayat, mereka telah diganggu oleh berbagai bunyi seperti bunyi ketawa halus dari arah belakang mereka, dan ketika disuluh tidak apa yang nampak hadapan mereka. Gangguan seterusnya ketika berada di bahagian berhampiran pokok ara besar berhadapan runtuhan bangunan Wat, kalau tak silap Wat kanak-kanak, di mana secara tiba-tiba bau busuk seperti bau bangkai yang begitu kuat, dan bau tersebut tetap terhidu seolah mengikuti mereka meskipun ketika itu mereka telah berada di luar kawasan berkenaan, dan ketika itu mereka berada di kawasan tapak pangkalan feri untuk ke bandar. Salah satu insiden yang menyebabkan mereka tergesa berundur dan mengambil keputusan untuk mengemas peralatan dan pulang ke base adalah sewaktu mereka sedang cuba mendapatkan sebarang rakaman EVP. Mereka berdua masing-masing terpaku apabila ternampak seperti kelibat sekumpulan lembaga memakai pakaian berwarna putih sedang berdiri di tapak sebuah bekas rumah kuartus tidak jauh daripada kawasan runtuhan bangunan. Kurang pasti sama ada Wat ataupun bangunan pentadbiran di bahagian belakang mengarah ke laluan untuk ke Pulau Melayu, dan ketika mereka berada dalam kenderaan mereka untuk beredar, lampu secara tiba-tiba malap walaupun enjin kenderaan dalam keadaan hidup. Dan gangguan itu tidak terhenti di situ saja, malah ketika mereka menoleh sekeliling yang gelap sekali lagi mereka ternampak lembaga seperti berpakaian jururawat berwarna putih sedang berdiri belakang kenderaan memandang ke arah mereka dengan wajah yang blank atau rata tanpa sebarang mata atau hidung. Peristiwa tersebut menyebabkan kenderaan mereka terlanggar sesuatu seperti bonggol ketika mencut keluar dari kawasan berkenaan, sehingga menyebabkan skating bumper hadapan pecah dan terpaksa ditinggalkan saja di tepi jalan, dan mereka terus beredar. Dan mereka terus tinggalkan tempat hunting itu, tempat pemburuan paranormal mereka. Kisah ini mereka menceritakan di sebuah Facebook, iaitu di page Sarawak Arito, dan saya menceritakan semula kisah hunting, grup hunting paranormal itu. Yang pasti gangguan makhluk halus seperti jin, iaitu di tempat seperti itu, memang benar-benar ada. Lebih lagi hospital yang ditinggalkan keusangan. Tidak kiralah di mana hospital itu berada, yang ditinggalkan kekosongan, pasti ada makhluk gaib tinggal di situ.
Sebenarnya banyak lagi kisah seram di kawasan Pulau Melayu, yaitu lebih lagi di kawasan Hospital Lama Miri. Dulu juga yaitu saudara saya pernah menceritakan semasa mereka memancing pada tahun 2007. Mereka memancing di Kuala Pulau Melayu. Semasa mereka memancing pada pagi itu, yaitu jam pukul 1 pagi, mereka ada mendengar seperti bunyi orang mengetuk gendang. Lokasi yang mereka dengar itu tidak jauh dari di Hotel Pullman, yaitu hotel yang didirikan sekarang. Bunyi orang yang mengetuk gendang dan bunyi alunan muzik. Sedangkan masa itu di kawasan itu hanyalah hutan, karena pada tahun 2005-6 di kawasan Pullman itu hanyalah hutan saja, tiada tapak bangunan pun. Di masa itulah mereka mendapat gangguan, dan pagi itu mereka balik rumah. Oke, itu saja dari saya kisah seram di Hospital Miri. Sebenarnya kisah ini diceritakan orang yang pernah mengalami kisah seram di Hospital Miri itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Jangan lupa, jika ingin pergi ke suatu tempat, bacalah doa ini untuk bagi umat Islam, kerana ini adalah doa pelindung diri daripada gangguan jin jahat, gangguan makhluk halus. Bacalah doa tamah, yaitu bunyi A'udzubika limatillahi tamati min syahri ma khalaq. Baca doa itu selama 3 kali. InsyaAllah Allah akan melindungmu daripada gangguan syaitan yang terjam.